Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat petang masa buka video ni. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa sebab kita akan buat FOC lah untuk minggu ni. Seperti mana yang kita tahu, kita minggu ni agak busy sikit, banyak cuti, kelas ada yang tak boleh dibuat. Jadinya hari ni kita akan proceed lah untuk buat tutorial online untuk PPC chapter 5. Jadi saya record ni hari Selasa. Jadi kelas hari Selasa dan juga hari Khamis untuk session, dua session lah, session 1 dengan session 2 kita akan cover dalam video ni lah. Okay. Jadi hari ni chapter 5. Okay, ni you boleh download video dan juga slide untuk tutorial ni dekat punya Google Drive macam biasalah. Okay, then chapter 5 kita telah belajar lah dalam kelas. Tajuk chapter 5 ni kita belajar resources planning. Jadi dalam ni kita dah tengok MPS, MRP, bill of material dan semua ni apa yang diperlukan untuk membentuk satu MRP. Dan daripada data yang kita ada tu kita boleh generate MRP report. Depend lah pada which department, which area yang kita nak buat planning tu. And then kita tengok dua bentuk ataupun dua jenis MRP yang ada lah. Yang first kali dipanggil gross MRP, yang kedua dipanggil net MRP. Okay, jadi kita akan tengok beberapa contoh. Kita akan solve sama-sama macam mana nak buat nak solvekan problem yang dibagilah, exercise untuk chapter 5. Okay, first question, the following product structure of gift bag of a party you forecast 200 attendees. Jadi dia dah bagi product structure untuk dipanggil gift bag. So gift bag ni di represent by J, and then J untuk dapatkan produk J kita perlukan yang dalam subscript kat bawah ni adalah kuantiti yang diperlukan. Jadinya untuk kita assemble dapatkan produk J, kita perlukan 1 part K dengan 2 part M, and then untuk dapatkan 1 part K kita perlukan 4 part L. Okay, so ini adalah product structure yang mana kita boleh tahu berapa banyak total part yang kita perlukan untuk dapatkan satu gift bag. Okay, faham Then A, assume that there is no inventory on hand of any items, exclude the bill of material. Okay, so daripada sini kita dah ada product structure, and then now kita forecast untuk terima 200 attendees. Maksudnya 2 orang yang akan hadir. Jadi kita akan produce, kita akan buat 200 gift bag lah, 200 unit. Jadi macam mana kita nak buat bill of material untuk J ni? Okay, kita akan tengok macam mana. Okay, first kali kita untuk bill of material ni adalah kita senaraikan part yang diperlukan. Okay, so untuk first kali kita kena senaraikan J kita perlukan 200 units. Okay, ini adalah bill of material. So tajuk dia adalah bill of materials. Okay, J kita perlukan 200 units. K, kalau satu unit J perlukan 1 K, jadi K pun adalah 200 units. Dan M dia perlukan, untuk dapat 1 J kita perlukan 2 M. Jadi kalau dapat 200 J kita perlukan 400 M. Dan last sekali L dia bergantung pada K. So kalau kita perlukan 1 K, kita perlukan 4 L. Jadi kalau K ni 200, jadi L kita perlukan 800 units. Okay, so ini adalah untuk menjawab soalan yang A tadi. Saja dia punya bill of material, sebab kita nak senaraikan dia. Okay, next question untuk B masih lagi juga condition yang sama, iaitu kita
buat tadi product structure untuk gift bag. So untuk B, you are expected to have the gift bags ready at 5 p.m. However, you need to personalize the items. The lead time is 1 hour to assemble 200 Js once the other items are prepared. The other items will take a while as well. Given the volunteers you have, the other time estimates are 2 hours for item K, 1 hour for item L, and 4 hours for item M. Develop a time-phased assembly plan to prepare the gift bags. Okay. So yang tadi kita dah tahu product structure, sekarang ni dia dah bagi lead time untuk setiap item. Daripada item J sampai L, semua lead time dia dah bagi dekat sini. So last kali dia nak kita develop a time-phased assembly plan to prepare the gift bags. So yang ni dia nak kita buat time-phased product structure. Okay, macam mana nak buat? Okay, cuba kita tengok kat sini. Okay. First ini, okay, no, kat sini. Okay, this is our question 1B. Okay, now ini product structure yang kita ada. Ini product structure yang kita dah tengok tadi lah. Dia punya structure dia macam mana. And then sekarang ni, now kita kena tengok balik. Kita kena list down kat sini untuk senangkan kita nak buat lagi. Okay, now kita list down berapa lead time yang dia bagi untuk setiap item. So item J adalah 1 hour. Okay, 2 hours. JKL 1 hour, and then M 4 hours. Okay. So ini lead time yang dia bagi untuk setiap item. Now kita kena buat satu macam graph untuk kita buat dia punya timeline dia. Okay, so kat sini untuk X axis ni adalah dia punya time. And then unit kat sini kita kena mention dia adalah by hours lah, depend pada condition kita. Sekarang ni dia guna by hours. So time kat sini adalah hours. And then okay, sekarang ni dia kata dalam soalan tadi kita mention you are expected to have the gift bags ready at 5 PM. Jadi dia nak produk tu ready dalam masa pukul 5 petang. So apa kita kena buat? 5 petang maksudnya dekat sini by 5 o'clock, by 5 PM kita kena make sure gift bag tu dah ready. Okay, so reverse lah kat sini 4, 3, sebab kita nak tahu pukul berapa kita akan mula, kita akan start buat tu lah. Nah, ini pukul 11, maksudnya sekarang ni kita buat timeline dia dulu daripada pukul 5 PM sampai 11 AM. Okay, reverse. Okay, now sekarang ni by 5 PM kita expect J ni dah complete. Okay, now J, okay, now sini kita letak kat sini. Okay, so sekarang kita consider J akan complete pada pukul 5. Now kita kena backward, kita kena reverse dia punya direction. Maksudnya J, kita tengok balik lead time dia kat sini, J memerlukan 1 hour untuk complete. Jadi sini adalah satu kolom ni untuk satu jam. Okay, now consider kita, let's kita highlight satu untuk 1 hour. Okay, so J 1 hour complete at 5 PM, maksudnya by 4 PM J dah kena start. Then next kita move kepada macam mana untuk dapatkan J kita perlukan K dengan M. So kita buat satu-satu. Katalah dekat sini K, kat sini adalah K. So K perlukan berapa jam? Refer balik kita punya lead time tadi kat sini. K memerlukan 2 jam. So 2 jam untuk K. And then M, okay, M kita akan buat kat sini. Katalah kat sini adalah M. Okay, and then refer balik dekat lead time. M memerlukan 4 jam. So 1, 2, 3, 4. So kita highlight. Okay, ini adalah J, K dan M. Kita ada satu lagi item, jangan lupa kita ada L. L ni kita akan buat sebelum K. Jadi kat sini adalah L. So kita copy lagi satu item untuk letak dekat sini. Ini adalah L. So L lead time dia berapa? 1 hour. So sama juga 1 hour. Okay, so kita dah dapat product structure.
Maksudnya daripada sini kita tahu untuk dapat siapkan gift pack ni pada pukul 5 petang, kita perlu mula pada pukul 12 tengah hari. So ini adalah 12 tengah hari, kita kena start dengan 4M. Dan seterusnya lah, follow dia punya flow dekat sini lah. So kat sini actually dia ada mungkin satu line untuk kita letakkan kat sini. So dapatkan JL, dapat K dan M, dapat J. Okay, so ini adalah untuk ini dipanggil time phase product structure. Okay, habis So ini adalah untuk soalan nombor 1. Okay, boleh faham? Walaupun nampak panjang, tapi sebenarnya kita boleh simplify kan dia. Make sure kita tahu kita nak siap pukul berapa, and then lead time setiap item ni kita kena senaraikan, and then kita kena tahu berapa banyak yang kita nak, total quantity yang kita nak untuk dapatkan dia punya product structure, time phase product structure. Okay, next kita tengok lagi satu example untuk chapter 5, iaitu dia bagi statement dia kat sini, the demand for subassembly S is 100 units in week 7. Each unit of S requires 1 unit of T and 2 units of U, and then sampai habis lah. So yang first paragraph ni dia bagi you product structure lah dalam bentuk statement. Yang kedua, dia bagi lead time untuk setiap item dalam bentuk statement. And then apa yang kita nak buat kat sini, first kali kita nak construct the product structure. Yang kedua, kita construct the time phase product structure. And then yang ketiga, kita construct the gross MRP. Okay, ni adalah 3 yang kita nak buat lah. Jadi first kali, apa yang kita kena buat first kali, kita kena senaraikan. Macam tadi juga, kita kena senaraikan item ni dalam bentuk senarai lah. Untuk first kali construct product structure, kita buat dia punya structure dululah. Macam yang soalan 1 tadi, dia dah bagi product structure. Sekarang ni dia belum bagi product structure, jadi kita kena construct dia punya product structure dulu. Okay, so macam mana? First kali S, product S dalam subscript ni adalah quantity. So consider S ni kita nak 1 unit, and then untuk dapatkan S kita perlukan T dengan U. So dalam kurungan ni kita biasakan letak, memang kita akan letak dia punya quantity yang diperlukan lah untuk 1 unit S. Okay, so untuk 1 unit S diperlukan satu item T dan juga 2 item U. Next, untuk T diperlukan 1 unit V, 2 unit W dan 1 unit X. Dan seterusnya untuk U diperlukan 2 unit Y dan juga 3 unit Z. Okay, ini adalah menjawab soalan first, iaitu product structure untuk condition kita tadilah. Okay, ini adalah product structure untuk condition kita dekat sini. Next, deconstruct the time phase product structure. Okay, yang ni sama juga macam yang tadi. Apa kita buat? Okay, now we go to the Excel file. Okay, now tutorial untuk question 2B. First kali apa yang kita nak buat ialah kita kena senaraikan lead time yang dia dah bagi. Okay, so sekarang S dia adalah 2 week, 2 weeks, T 1 week, U 2 weeks, V 2 weeks, W 3 weeks, X 1 week, Y 2 weeks, and Z adalah 1 week. Okay,
So now kita dah ada product structure. Tadi kita dah develop untuk jawab question 1. And then now kita dah senaraikan lead time untuk setiap item. Now kita dah ada dia punya table, kita dah ada dia punya graph dia. Okay. Dan kat sini untuk time ni kita kena mention kat sini dia guna unit apalah. So unit sekarang adalah week. So week 7. Kenapa kita letak 7 kat sini? Sebab okay, tengok balik punya slide. Apa condition dia? Okay, first ayat kat sini, the demand for sub-assembly S is 100 units in week 7. So adalah week 7 inilah target dia lah. Jadi that's why kita letak dia week 7 dekat sini. So reverse 7, 6 sampai first week. Jadi kita nak buat time phase product structure untuk tahu apa yang kita nak start dulu. Item mana yang kita kena buat dulu untuk dapatkan finally week 7 kita dapat produce 1 unit S, produk S. Okay, now kita buat macam tadi juga. Okay, kat sini kita dah ada 1 S kat sini, standby 1 S kat situ. Okay, now S letak dekat sini untuk target finally kita akan dapat S. S, first kali tengok lead time untuk S adalah 2 minggu. So 1, 2 weeks kita akan letak. Okay lah, kita guna warna lain lah. Kita akan okay. So 2 weeks untuk produce S. Okay, then based on the structure, S perlukan T dengan U. Okay, so 1 T here, and then another one here is kita letak dia. So kat sini adalah T, sini adalah U. Okay. T dan U sama dengan product structure, T dan U. Tapi kat sini ada lead time, T 1 week. Okay, T 1 week, U adalah 2 week. Okay, so dah complete untuk first level. And then untuk yang second level kita go untuk T dulu. Sekarang T perlukan VWX. So kita perlukan 3 lah. V kat sinilah V W dengan X. Okay, so sini adalah V, sini adalah W, dan sini adalah X. Okay, so V lead time nya 2 weeks, 1, 2. Ini untuk V. W 3, 1, 2, 3, dan X adalah 1 week. Okay, so dapat macam ni. Okay, now dah second level untuk T dah settle. Sekarang settle second level untuk U. So U perlukan Y dengan Z. So Y dan Z. Okay, buat 2 macam ni, 1 Y, 1 Z. Okay, so sini kita buat Y, yang bawah ni kita buat Z. Okay, then Y perlukan 2 week 2 minggu. So 2 weeks untuk Y, and then 1 week untuk Z. Okay, so kita kena kemaskan lagi. Cuba buat satu line kat sini lah. Buat satu line dekat sini, buat satu line dekat sini, and then buat satu line dekat sini. Okay, now kita dah ada time phase product structure untuk produk S. So nak dapatkan S pada minggu ke-7, kita perlu start pada minggu pertama ni. Week yang pertama untuk first kali produce Y dengan W. And then week kedua kita produce Z dengan V. Dan continue sampailah follow dia punya flow, finally kita akan dapat produk S. Okay, so itu adalah solution untuk B. Okay, solution untuk B, kita construct the time phase product structure. Okay, now
question 2A dan B kita dah buat. Sekarang kita tengok C, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah construct the gross MRP. Jadi ada dua tadi, ada gross MRP dengan net MRP. Jadinya untuk sekarang ni question 2 dia minta kita develop dia punya gross MRP. Jadi kita pergi pada kita punya Excel. Ok, so sekarang ni Excel ni ni adalah template dia. Ni item dengan lead time. So untuk senang kita tengok, kita dah ada dia punya detail kat sini. Nanti copy dulu and then kita just paste kat sini untuk kita isikan table ni. Okay, so now item dia ada S sampai Z. So S T U V W X Y dan Z. And then lead time ni pun sama, kita isilah dia punya lead time dia 2 weeks, T 1 week, U 2 weeks, V pun 2 weeks, W 3 weeks, X 1 week, Y 2 weeks and Z is 1 week. Okay, now kita boleh delete dulu. Sekarang kita dah ada table untuk kita buat gross. Kita nak buat sekarang ni adalah gross MRP. Okay, gross MRP. Sekarang kenapa kita buat sini 7? Sebab tadi dalam soalan dia ada mention week 7. Okay, sama macam time phase product structure juga. Jadi okay, so first kali dia nak berapa quantity? Dia nak quantity nya adalah 100. Okay, jadi kita required 100 unit item S, 100 unit pada week 7. So start dekat sini. Okay, next, daripada 100 kita kena tengok lead time untuk S ni adalah 2 week. 2 weeks, jadi 100 required 100, tapi kita kena start production untuk S pada sini, pada week ke-5. Okay, then lepas tu saya rasa ni pun kita kena copy masuk dalam sini, senang kita nak tengok. Okay, now so itu untuk S. Sekarang S diperlukan T dengan U. Okay, so kita pergi satu-satu. S perlukan T, so T tadi 100 S, kita perlukan 100 T sebab dia satu-satu. Jadi kita required kat sini 100, and then tengok balik dia punya lead time 1 minggu. Jadi kita kena start pada 1 minggu sebelum lah, quantity 100. Okay, ini untuk T. So T dah complete. And then T pula dia perlukan V, W dan X. Kita teruskan dulu yang kat sini. So T dia perlukan U, dia perlukan V, W dan X. So V dia perlukan berapa? 1 sama, jadi V perlukan 100. W dia perlukan 2 kali 2 100, maksudnya 200. And then X dia perlukan 100 lah. Okay, ini untuk required V, required W dan juga required X. Then daripada sini refer balik lead time dia. Untuk V lead time dia 2 minggu, jadi dia akan start dekat sini. Untuk W lead time dia 3 minggu, jadi 1, 2, 3. So dekat sini. And then X 1 minggu, dia akan dekat sini 100. Okay, faham? So sekarang kita dah complete bahagian sini. Kita belum buat lagi yang untuk U. Okay, now U, kita pergi balik dekat S. S kat sini dia perlukan T dengan U. So T dah buat. U kat sini required adalah 2 kali 100. So 200 required. And then lead time dia 2 minggu. So 1, 2. So 200 kat sini. Okay, now daripada U perlukan Y dengan Z. Okay, U perlukan Y dengan Z. Jadinya U kat sini 200, diperlukan Y dengan Z ni. Ok, tadi U, Y required 2 daripada U, maksudnya 2 daripada 2
2 darab 200 lah. Okay, dapat 400. And then Z 3 daripada U, maksudnya 3 daripada 200 ni maksudnya 600. Ini required untuk Y dengan Z. Then before lead time, Y lead time dia adalah 2 minggu, jadi Y kita akan mula dekat first week 400. And then Z dia 1 week, jadi kita akan mula dekat week ke 2 sebanyak 600. Okay, so now kita dah complete semua item, kita dah cover berapa required, berapa bila nak start, sudah ada kat sini. Okay, so ini adalah table ni dipanggil gross material requirements planning. Okay, so dapat kita tengok balik. Okay, so untuk question 2, product structure kita dah ada, time phase product structure pun kita dah dapat, and then the gross MRP pun kita dah ada. Okay, jadi what's next? Okay, what's next? Okay, ni dah product structure dah dapat tadi. Okay, question 3, situation yang lain tapi lebih kurang juga, sebab kita yang untuk chapter 5 ni product structure dengan mainly dia punya untuk adalah product structure dengan MRP. Okay, so untuk question 3 ni saya nak you all buat sebagai assignment, individual assignment, individual, boleh submit next class lah. Nanti kita jumpa next week, next class you boleh submit question 3 punya ni. So basically soalan ni adalah lebih kurang juga, cuma okay, dalam statement ni dia dah bagi sebenarnya adalah dia punya structure dalam bentuk statement. So you have been given a bill of material for a bracket that is made of a base, 2 springs and 4 clamps. The base is assembled from 1 clamp and 2 housings. Each clamp has 1 handle and 1 casting, and so on. And then A, design the product structure. B, compute the net quantities needed to assemble 50 brackets. If there are 25 of the base and 100 of the clamp in stock. Okay, bezanya yang kat sini B, saya bagi punya clue, B ni adalah net MRP. Okay, yang tadi kita buat adalah gross MRP, yang ni net MRP sebab okay, sebab dia ada inventory, dia ada stock. Beberapa item kat sini ni adalah dia ada stock dekat sini, so you kena consider stock dia berapa untuk finally dapat satu schedule. Okay, okay, macam saya mention tadi, you ada assignment. Nanti next class, next week kita jumpa, you akan submit. Basically tarikh ni lah, maksudnya hari Isnin nanti saya akan jumpa section 2, and then hari Selasa saya akan jumpa section 1. So you submit punya assignment time class. And then satu lagi, kita akan buat quiz untuk chapter 5 ni. Teori sahaja, saya akan cover teori sahaja. Quiz ni MCQ, soalan pilihan lah, MCQ. Saya akan buat 10 soalan. And then satu lagi saya nak pesan, quiz ni kita akan buat pada beginning of the class. So kalau kelas you pukul 9, kita akan start pukul 9 lah. And then mungkin saya target dalam masa 30 minit you boleh complete you punya quiz. So kalau start pukul 9 sampai 9.30, and then that's it. Saya akan closekan you punya session untuk quiz. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sahajalah untuk sesi online tutorial kita pada kali ini. Saya harap you all faham macam mana nak buat, and then kalau tak faham boleh discuss lagi dalam kelas nanti. And then itu saja, terima kasih. Jangan lupa slide semua, so far slide daripada chapter 2 sampai chapter 6 semua dah ada dalam Google Drive. You boleh download atau boleh tengok kat situ. And then thank you for your attention, for your time. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.